الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini Allah izinkan kita berada di rumah Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan sebagai penyebab Allah masukkan semua yang ada di surau pada tengah hari ini ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung berkaitan dengan mujibatil jannati fi dhaw'i sunnah, perkara yang memastikan kita masuk syurga melalui panduan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengok berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Ada banyak hadis yang menjelaskan kelebihan berzikir pada Allah Ta'ala dan bahawa dengan berzikir itu menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Umpamanya hadis yang menjelaskan tentang kelebihan membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Secara umum menjadi penyebab Allah masukkan kita ke dalam syurga. Secara umum, secara mutlak ni maksudnya membaca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ni tidak dikaitkan dengan masa dan tempat. Bilangan dia tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam kita berzikir ni ada 3 benda yang perlu kita ambil perhatian. Pertama, kalimah zikir tu. Kalimah zikir yang kita nak ucapkan itu adakah benar datangnya daripada Allah ataupun tidak. Yang kedua, ada tak bilangan, tempat dan masa yang Nabi sebutkan. Kalau ada bilangan yang Nabi sebutkan, contohnya lepas solat fardu kita baca subhanallah 33 kan, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Maka kita tepatilah bilangan yang ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada masa dia, makna dia subhanallah tu ada Nabi sebut kita baca selesai daripada solat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Ada juga Nabi sebut ketika kita nak tidur. Tiap kali kita nak tidur malam tu, makna dia bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 untuk tidur. Nanti kita akan jumpa tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kadang-kadang ada tempat yang Nabi SAW tetapkan bila masa, kat mana yang perlu kita baca. Kadang-kadang ada zikir tu kita baca selesai daripada majlis ataupun kita bercakap-cakap, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makna dia tiap kali kita sembang ke apa nama bercakap, tiap kali kita bercakap dengan orang, maka bagus kita akhiri dengan menyebut tasbih kafarah tadi. Sebab tasbih kafarah ni menjadi penyelamat ataupun penghapus dosa terhadap kesalahan
yang kita lakukan, khususnya pada lidah kita yang kadang-kadang kita sebut lidah tidak bertulang. Apa makna lidah tidak bertulang? Dia boleh bercakap apa benda. Betul tak? Mungkin ada betul, mungkin kadang-kadang tak berasa ada salah. Kalau tersalah itu, maka tasbih kafarah menjadi penyelamat. Bukan setakat majlis ilmu saja kita baca tasbih kafarah. Nah, setiap kali kita bercakap. Kalau bercakap seorang tak payah kot. Nah, mungkin bercakap seorang ni dia kena isi borang. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Kita tengok yang pertama tuan-tuan ni hadis Nabi yang ketiga saya tak sebut tadi. Ada tak cara yang Nabi sebut? Cara kita berzikir. Kita kena healing kepala ke apa nama? Nah, apa nama angguk-angguk ke? Kan hari ni banyak ada orang duk pakat-pakat tiru gaya-gaya tertentu yang sebenarnya tidak ada datangnya daripada Nabi. Rab dia buat kan? Dia buat dalam bentuk bulatan kan? Dalam video saya tengok. Bukan setakat dengan katanya di Rusia ke apa nama nak? Ataupun di apa nama Turki apa nama. Sekarang di Indonesia pun dia tiru. Dia buat bulatan tu, dia buat bergerak. Dia selawat ke apa benda lah. Dia pergerakkan tu. Kita tengok, oh comel ke? Tidak semestinya yang comel itu, cantik itu benar daripada Nabi SAW. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Ada orang ajar zikir lompat-lompat. Tetap pernah jumpa. Ada orang ajar bila berzikir kena apa nama lari-lari, break dance dan sebagainya. Nah, tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Itu jauh daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok hadis yang pertama riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan tentang ni cerita pasal Nabi Isra dan Mi'raj. Okey. Nabi cerita waktu dia Isra dan Mi'raj ni dia dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim yang ni saya dah sebut pada tuan-tuan tu. Bagaimana kita nak jawab salam, sebab Nabi Ibrahim kirim salam pada Nabi Muhammad. Ya Muhammad akhri ummataka minni assalam. Sampaikanlah salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Nabi Ibrahim kirim salam pada kita, maka kita kena jawab. Cara jawab sebab dua-dua dah tak ada. Dua-dua dah wafat, maka cara jawab kita ikut saya tuan-tuan. Wa alaihimassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kawan-kawan kita balik kampung jumpa member kirim salam, kita kena jawab wa alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara jawab orang kirim salam. Kemudian Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah adbatun ma wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha. Nabi Ibrahim cerita pesan pada Nabi Muhammad, khabarkan kepada umatmu, kepada mereka iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semualah. Bagi tahu apa? Bahawa syurga itu mempunyai tanah yang subur, air yang tawar dan tanah yang rata kosong. Tanah rata tuan-tuan ni kosong, tak ada apa. Dan tanaman dia ialah, tuan-tuan ikut saya tuan-tuan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tanaman bagi kita dalam syurga tuan-tuan. Tuan-tuan nak bercucuk tanam, bini kata nak pergi mana tu? Pergi bercucuk tanam. Maknanya kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama juga dengan hadis yang Nabi lalu dekat Abu Hurairah sedang menanam sesuatu. Maka Nabi tanya dia, ya Abu Hurairah, man ladzi tagris? Abu Hurairah, kamu duk buat apa tu? Duk tanam apa? Kadang-kadang ada member kita ni, jiran kita ke apa nama tak, kita lalu tengok dia duk basuh kereta. Bila kita sapa dia, Assalamualaikum, buat apa tu? Dia jawab apa? Kau tak erti, tak nampak aku duk basuh kereta. Kurang ajar punya member. Jadi tuan-tuan, ada yang lagi kurang ajar, dia kata, dah duk gali kubur untuk engkau. Jahat tu.
Jadi tuan-tuan, kita ni nak buat baik lah. Tegur siapa lah, jiran-jiran no. Tegur lah. Dia kadang-kadang dia kata, kau tak nampak ke aku duduk basuh kereta? Tanya apa lagi kan. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah, kadang-kadang kita kata lain kali malah nak tegur. Ni Nabi ni tengok Abu Hurairah duduk tanam tanaman lah. Nabi tanya, maladhi tagris, apa yang kau duduk tanam apa tu? Jawab Abu Hurairah, qultu ghirasan li, tanaman milikku. Qala, maka Nabi pun kata kepada Abu Hurairah, ala adulluka ala ghirasin khairil laka min hadha, nak aku tunjukkan pada kamu satu tanaman yang lebih baik daripada yang kau tanam. Abu Hurairah jawab apa? Bala ya Rasulullah, sudah tentu hai Rasulullah. Maka Nabi pun ajar kepada Abu Hurairah, kul, ucapkanlah oleh kamu. Tata ikut sekali lagi saya tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan ni dalam hadis ni Nabi kata apa? Yughras laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah, akan ditanamkan bagi kamu, bagi setiap kalimah itu satu pokok dalam syurga. Satu kalimah satu pokok. Ada dalam hadis Nabi sebut subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ni, Nabi kata 4 kalimah yang agung. Subhanallah 1, alhamdulillah 2, la ilaha illallah 3, Allahu akbar 4. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, saya ada tengok satu video rakan FB lah. Dia nama dia Hanif Chan. Tetap boleh cari dia ni. Dia ada sharekan rakaman pengislaman saudara baru Cina jugalah. Dia pun Cina. Cuma saya dengar video tu, yang tukar ajar syahadah tu dia sebut, nanti kalau siapa nak tengok nanti saya tunjuk. Saya ulang 2-3 kali dengar. Dia sebut asyhadu Allah illallah. Asyhadu, patutnya asyhadu alla ilaha, betul tak? Tapi yang saya dengar tu tak tahulah, mungkin audio ke masalah rakaman. Tapi yang hujung tu pun dia ajar dua kali ke 3 kali nah. Yang hujung pun dia sebut sama. Asyhadu Allah illallah. Bahaya ni tuan-tuan. Betul tak? Asyhadu, aku bersaksi kan. Allah illallah, kecuali Allah. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Cuma saya tegur dalam tu dia kata bersangka baik lah. Tapi kita dengar tu rasa lain. Saya minta maaf lah. Saya kata kenapa lain bunyi mungkin masalah audio ke apa. Kalau saya tersilap, saya minta maaf lah. Dia jawab bersangka baik. Bersangka baik mana dia sebut betul kot. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Macam kita buat ni, baca tahlil kan, la ilaha illallah, la tu kena panjang sikit kan, 2 harakat. Ilaha illallah. Sebab kadang-kadang bila buat tahlil ramai-ramai ni, dia banyak lagu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul tak? Ada pula dia buat rentak lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ni nampak bunyi lain tuan-tuan. Kalau kita tidak ada la panjang tu, la ilaha illallah, makna dia pastilah Tuhan itu selain Allah. Tuan-tuan. Dan saya tengok ada satu lagu nasyid dia buat seolah-olah macam lam alif tu tak ada alif. La ilah. Dia sambung terus. Patutnya la ilaha illallah. Itu yang betul kan? Kalau dia terus sambung la ilaha illallah. La ilaha illallah, dia akan jadi
pastilah Tuhan itu selain Allah. Bahaya ni tuan-tuan eh? Sebab tu kita kena bila buat apa nama, kalau Kelantan dia panggil mengatik, sini dia panggil apa? Tahlil lah. Betul tak? Rotik je. Ratib. Nah. Jadi tuan-tuan jangan ikut lagu-lagu yang kadang-kadang ada di kalangan kita dia main syok je sebut. Takut merubah makna. Sebab bahasa Arab ni kalau tersalah baris pun dia boleh merubah makna. Bukan semua. Dah ada setengah-setengah. Menghilangkan huruf mat pun boleh merubah makna. Kalau kita hilangkan huruf mat, la tu terus sambung la ilaha illallah tu, dia akan makna dia pastilah Tuhan selain Allah. Ini bahaya tuan-tuan. Betul tak? Jadi kita kena perbetulkan. Tersalah kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, zikir yang seterusnya yang menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga ialah membaca, tolong ikut saya tuan-tuan ramai-ramai, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kau macam dah baca dah tak tajuk ni? Buat-buat lupa je lah tuan-tuan tak? Macam dah baca? Saya tak tanda. Hitam je lah tak? Sebab ilmu ni dia bagus ulang tau. Tak apa kita ulang. Jadi zikir yang seterusnya ni subhanallahil azim wa bihamdihi ni, yang ni Nabi kata ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan bagi dia, bagi orang yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi ni, pokok kurma dalam syurga. Tak kira lah tuan-tuan pokok kurma ke pokok apa ke, yang tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ditanamkan tanaman dalam syurga. Ditanamkan tanaman dalam syurga, ditanam pokok kurma ke apa nama, maksudnya orang yang membaca zikir ni dia akan dimasukkan dalam syurga. Itu maksud dia tuan-tuan. Bilangan? Yang ni saya sebut dah awal tadi, dia panggil zikir secara mutlak. Mutlak ni dia tidak terikat. Tidak terikat dengan bilangan, masa dan tempat. Nak baca berapa banyak, up to you. Betul tak? Sebelum ni kita telah bincangkan, siapa baca Qul huwallahu ahad 10 kali, ditanamkan bagi dia, bukan ditanam, dibina bagi dia istana dalam syurga. Nah, ada jemaah tanya saya, Ustaz saya mengajar, dia kata Qul huwallah ni baca 100 kali sehari. Saya kata setakat yang saya duk belajar ni, saya tak jumpa lagi hadis Nabi yang Nabi kata baca Qul huwallah 100 kali sehari. Tapi mungkin Ustaz tu dia nak 10 buah istana. Nah, dia letakkan 100 kali. Nah, yang ni kadang-kadang kesilapan kita. Kalau benda yang Nabi tak ajar, kita tak boleh tetapkan pada orang lain. Tak, saya Ustaz, saya buat 100 kali, saya nak orang lain pun buat. Tak boleh. Kalau kita buat, ikut kita lah. Mungkin orang lain dia tak mampu nak buat macam tu. Nah, maka yang paling bagusnya ikut yang asal 10 kali. Mungkin tuan-tuan ada kemampuan lebih daripada 10 kali, tuan-tuan boleh buat 20 kali. Ya. Tidak semestinya betul-betul. Antara nak buat sekali, lepas tu 2 kali, 3 kali. Cukup 10 kali, Allah bagi pada kita satu istana. Tapi kalau tuan-tuan buat terus tu lebih baik lah. Nah, sebab kadang-kadang kita nak kira payah tak. Tapi apa-apa pun kita buat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kalau kita nak kira-kira, serah pada malaikat je lah. Nah, tapi kita buat tu semua didasarkan kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buat 100 kali pun boleh baca Qul huwallah kan. Nah, ataupun 100 kali apa barang, tengok janggut lah. Jadi tuan-tuan,
Yang janggut tahun ni 10,000. Ambon. Lepas tu masuk dalam Facebook, TikTok ke apa nama lah. Saya selesai membaca Qul Huwallah 10,000 kali. Tuan-tuan, tak ada guna. Samalah juga dengan zikir ni, dia tidak ditetapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ataupun subhanallahil azim wa bihamdihi, ini tidak ditetapkan bilangan. Berapa kita nak baca terserah pada kita. Tapi kadang-kadang ada orang dulu dia excited bila apa yang dia buat tu ada kelebihan yang dia perolehi, maka dia rasa nak kongsi dengan orang lain. Yang tu yang kadang-kadang jadi satu benda yang baru dalam agama. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, sebab tu kita kena kembali pada asal. Bila kita tahu yang asal, dia nak 10 kali 10 apa nama tadi? Istana, maka dia baca 100 kali Qul Huwallahu ahad. Okey tuan-tuan, yang seterusnya baca zikir tasbih apa nama ni? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar selesai daripada solat fardu. Dalam hadis Nabi ni cerita pasal apa nama, Nabi ajar kepada sahabat yang miskin. Sahabat miskin ni pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak ada harta banding dengan sahabat yang ada harta, sahabat yang kaya, ahlud duthur. Dia orang ni bila kami solat, dia orang pun solat. Bila kami puasa, dia orang pun puasa. Tapi bila dia orang sedekah, kami tak mampu nak sedekah. Bila dia orang pergi umrah, kami tak mampu nak pergi umrah. Jadi sebab harta mereka tu menyebabkan mereka, kedudukan mereka tu bid darajatil ula wan na'imil muqim, disebutkan oleh sahabat miskin ni, menyebabkan darjat mereka tu lebih tinggi daripada kami, dan mereka mendapat nikmat yang lebih hebat daripada kami. Sahabat miskin ni minta amalan daripada Nabi. Bila dia buat amalan tu, dia boleh jadi sama dengan sahabat yang kaya. Jadi Nabi pun ajarlah kepada sahabat yang miskin ni membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setiap selesai solat fardu. Ada di kalangan sahabat yang miskin ni, dia tak puas hati. Ada yang kata 30 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Maka dirujuk balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bagi tahu subhanallah untuk selesai solat fardu ni. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Okey. Bila sahabat miskin dapat amalan ni, dia orang buat senyap-senyap supaya sahabat kaya ni dia nak solat tu, kita bagi ruang. Fadal tak apa. Boleh sini. Semaya. Ataupun nak semaya sini pun boleh. Mana-mana. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Apa nama tadi? Bila sahabat miskin ni dapat amalan ni, dia orang buat senyap-senyap supaya sahabat kaya tak tahu. Tapi sahabat kaya duk perhati, pokok ni dia buat apa ni nak? Maka dia perhati dengan apa nama? Last kali dia dengar, duk baca ni. Lepas tu dia pastikan dia orang ni memang ambil daripada Nabi. Terus sahabat kaya ni pun tiru balik. Bila tiru, sahabat miskin kata, aduh, tiru jugalah. Jadi dia pun datang jumpa dengan Nabi sekali lagi. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat kaya tiru dah amalan tu. Maka Nabi kata kepada sahabat miskin ni, takdir Allah ni, kadang-kadang kalangan kita ada Allah letakkan martabat dia lebih tinggi berbanding yang lain. Mungkin ada kelebihan lah. Dia orang mungkin ada kelebihan dengan harta tu, dia boleh buat cara tu. Tapi sahabat miskin ni, walaupun dia tidak ada harta, tapi dia reda, sabar dengan ujian Allah Ta'ala itu,
juga dia akan dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dia, ada orang ni Allah lebihkan berbanding dengan yang lain, mungkin dari segi harta dan sebagainya. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan kepada sahabat. Yang Nabi kata, yang ni riwayat daripada Abdullah ibn Amru radhiyallahu anhu. Yang tadi hadis daripada Abu Hurairah yang baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, selesai solat fardu tadi kan. Yang ni pula riwayat daripada Abdullah ibn Amru. Nabi sebutkan pada sahabat ni, dia kata apa? Ada dua keistimewaan, dua sifat dan dua kebiasaan. Kalau siapa yang sentiasa jaga amalan ni, dua amalan ni. Apa dia dua amalan ni? Nanti kita akan sebut dalam hadis ni. Jaga dua amalan ni, Nabi kata illa dakhalal jannah. Jaga tu makna dia sentiasa amal lah. Pasti dia akan masuk syurga. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, huma yasirun. Dua amalan ni sangat mudah. Wa man ya'malu bihima qalil. Dan siapa, dan Nabi kata yang boleh buat dua amalan ni terlalu sedikit. Okey? Jadi tuan-tuan, apa dia dua amalan ni? Pertama kata Nabi ialah membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Bila selesai daripada solat fardu. Tadi 33. Riwayat ni Nabi kata 10 kali. 10 kali. 10 kali. Mudah-mudahan dalam majlis kita ni tak ada kaki nombor. Ada yang jenis kaki nombor, apa je nombor ustaz sebut, berkat. Mak dia balik daripada Mekah. Apa-apa nombor Arab tu dia tak reti baca. Dia datang jumpa, ustaz, nombor berapa ni ustaz? Oh gitu, pun saya tak ajar dia kan. Dia nak tahu nombor Arab. Balik-balik dia beli nombor tuan. Dahsyat tu. Tapi sahabat ni dah meninggal dah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, Allah rahmati dia. Dia kaki ni payah nak tinggal tuan-tuan. Betul. Kecuali orang yang Allah beri taufik. Kadang-kadang ada orang, macam mana kau boleh berhenti? Taufik. Taufik tu nikmat daripada Allah. Kekuatan tu datang daripada mana? Allah yang bagi. Betul tak? Tuan-tuan, kalau 10-10 tadi jadi 30 kan? Satu waktu. Kalau 5 waktu, 50. Nabi kata khamsu mi'atin bil lisan. 50 di lidah. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Ada 1,500 di atas timbangan Allah. Kalau kita baca 10-10-10 tadi, Allah bagi pahala berapa? 1,500. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita tuan-tuan dia ada dua tadi kan. Yang kedua pula Nabi kata wa yukabbiru arba'an wa thalathin, dan membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar berapa kali? 40 kali. 34. 34. Idza akhadha mabja'ah, iaitu apabila dia nak tidur. Dia pergi ke tempat tidurnya. Dia mengambil tempat tidur. Mabja'ah ni makna dia tempat dia tidur. Katil lah. Kemudian dia membaca alhamdulillah 33. Tadi Allahu akbar, Allahu akbar 34 kan? Ni alhamdulillah, alhamdulillah 33. Subhanallah, subhanallah membaca tasbih 33 juga. Bila mana ni? Nak tidur. Nak tidur. Allahu akbar 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33. Kalau ikut hadis tu macam tu. Allahu akbar dulu. Dia dalam hadis ni tapi banyak ustaz-ustaz duk ajar, sebab kita biasa dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak ustaz duk ajar subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Tuan-tuan nak baca macam tu pun boleh.
Nah, kalau tuan-tuan jenis nak betul-betul ikut Nabi ni, Allahu Akbar dulu. Dalam hadis ni Nabi kata bertakbir 34 kali. Bertahmid 33. Tasbih 33. Okey. Kalau campur semua tu jadi berapa? 100. Nabi kata 100 di lidah, 1000 di atas timbangan Allah di hari akhirat nanti. Sebab tidur sekali je kan, malam tu kan. Jadi Allah lipat gandakan jadi 10 lagi. Berapa? 1000. 10 lah. 100 darab 10, 1000. Jadi 1000 di atas timbangan Allah. Okey tuan-tuan. Maka sahabat ni Abdullah ibn Amru cerita, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Dan sesungguhnya aku tengok Nabi ni dia kira zikir guna tangan dia. Dia guna tangan. Jadi tuan-tuan guna tangan saya kata lebih afdal daripada guna peralatan. Tapi tuan-tuan nak guna peralatan boleh, hukum dia harus. Nah, tapi bila guna tasbih, ada tasbih sini. Berak pokok sini. Nah. Ada orang. Geng sini geng afdal lah kan. Tuan-tuan, ada orang guna tasbih. Bila dia guna dia kata tasbih ni boleh menjadi alat untuk menghalau jin dan syaitan. Maka dia pun keluarkan tasbih dia. Kalau ada orang kerasukan, pow dia bedah dengan tasbih dia tu. Sakit lah tuan-tuan. Kita yang kena pun nak merau. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu kalau ada orang yang kerasukan, tuan-tuan tendang je. Bagi kau-kau masa tu lah nak hantam semua. Jadi tuan-tuan jangan ikut saya tuan-tuan. Nah, okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan Kemudian tuan-tuan, ada sahabat tanya Nabi. Di awal tadi Nabi sebut dua benda ni mudah tapi tak ramai yang buat. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Benda mudah tapi tak ramai yang buat. Maka Nabi cerita pada sahabat, bila seseorang itu nak tidur, dia nak baca Allahu Akbar 34, subhanallah, alhamdulillah 33, subhanallah 33 tadi kan. Bila nak tidur nak baca zikir tu, syaitan akan tidurkan dia sebelum dia baca zikir. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Hari tu saya cabar dah rasa sini lah. Tuan-tuan tak percaya tengok malam ni, tuan-tuan cuba buat. Siapa yang berjaya nanti jumpa saya, bagi tahu kat saya belanja minum. Tak sungguh ni. Malam ni je, bukan malam esok. Nah, jadi tuan-tuan tuan-tuan ada satu jemaah dia datang lepas habis kuliah tu saya nak balik, dia datang dia peluk saya. Kata kau ni lain macam ni kau. Peluk sama lelaki. Kita kalau pergi peluk perempuan lagi teruk Lepas tu dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya kata, terima kasih apa Ji? Dulu Ustaz ajar pada saya. Yang ni lain. Yang peluk saya ni lain. Yang ni dia boleh baca Quran, khatam Quran sekali sebulan. Sekali sebulan dia boleh khatam. Sebab ada satu cara tu dalam buku 1000 sunnah gitu kan. Kita baca setiap solat fardu tu. 2 helai. Maka sehari boleh 1 juzuk. Setiap solat fardu 2 helai. Dia jadi 2 helai kali 5 10. 10 tu 1 juzuk kan? Kamu tak biasa baca Quran apa nama? 20 muka. Saya kata helai. 2 helai tu 4 muka. Nak lawan tu guru mana boleh. Betul lah, 2 helai dia satu juzuk 20 20 muka surat 10 helai. Betul lah, kita dua betul lah. Tadi yang tu dia peluk sebab dia ni. Dia boleh baca tuan-tuan.
Lepas tu saya kata kat dia, ana bagi tahu je, ana pun tak boleh tu. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, tapi yang ni yang boleh baca ni ada jemaah. Ni jemaah ni masa minum. Masa minum tu hari tu dah lepas kuliah dah kan. Bulan lepas saya ada cabar kan. Siapa yang boleh baca zikir ni, apa nama ni, Allahu Akbar 34, Alhamdulillah 33, Subhanallah 33 kan. Alamak lupa tadi. Lepas tu dia pun kata, Ustaz, saya boleh baca. Daripada Ustaz ajar hari tu sampai last tadi, malam tadi, saya tak pernah tinggal. Fuyo. Saya kata, anta lebih hebat daripada ana juga. Nah, saya tanya dia, kata, anta buat macam mana? Kita pula belajar dengan jemaah kan. Dia kata, saya rasa-rasa macam nak tidur, saya terus baca lah. Nah, kalau saya pernah pengalaman saya, waktu duduk atas tilam tu, tidur atas katil tak, baru baca, dia lelap tak dah habis lagi. Betul lah Nabi sebut ni, dia akan tidurkan kita sebelum kita baca zikir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pula, ni yang kata sedikit saja yang boleh buat ni. Yang kedua pula, bila selesai daripada solat fardu, kita sibuk. Kata bos panggil lah macam. Nah, jadi tuan-tuan ni nak zikir 10 pun tak ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada 33 rasa, panjangnya 33. Tuan-tuan buat 10. Sekejap je tuan-tuan. Nah, tapi kita yang 10 pun tak ada. Nah, jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah, cubalah buat tuan-tuan ni. Tapi saya, yang paling saya jaga selesai solat fardu ialah baca ayat kursi. Yang tu saya tak tinggal lah. Walaupun solat sendirian ke apa nama, saya akan tetap baca. Okey tuan-tuan ni? Ya. Zikir sebelum tidur tu, ya. kalau macam kita dah zikir, dan kita tak dapat tidur pula, lepas tu kita baca lagi. Anta dah kahwin belum? Belum. Belum payah. Anta dah baca-baca dah, lepas tu tidur tak lelak kan? Main game pula. Kena baca balik dia tak kira lah apa nama. Jadi tuan-tuan ni, tapi apa pun tuan-tuan niat, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu bergantung pada niat, dan kita doalah mudah-mudahan Allah sentiasa menerima segala amalan yang kita lakukan, yang kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk diri saya dan juga semua yang ada dalam majlis pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita semua. Dan mudah-mudahan Allah masukkan semua yang ada di majlis pada tengah hari ini ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Bismillah.